Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang. Salam perpaduan kepada semua pendengar berita terkini daripada Malaysia kini bertajuk Rumah Siap, Pahat Berbunyi, Nur Jazlan Tempelak Ismail Sabri, Hasni berita penuh. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Mohamid, menempelak beberapa pemimpin UMNO yang terus mengeluarkan suara-suara sumbang kerana tidak berpuas hati susulan usul pada Perhimpunan Agung minggu lalu supaya jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan. Sasarannya adalah Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob yang juga adalah bekas Perdana Menteri dan Pengurusi UMNO Johor Hasni Mohamad. Malah, Naib Presiden UMNO sendiri yang juga PM ke-9 buat lain, cakap lain. Ketika proses pengundian usul itu dibuat, dia boleh pula berdiri dan sokong. Tapi bila keluar dewan, dia buat pula sidang media dan mempertikaikannya. Sepatutnya kalau dah setuju tu, duduk diam saja. Dan kalau tak setuju, jangan duduk gatal-gatal nak bangun dan sokong, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Ismail Sabri pada sidang medianya Sabtu lalu berkata, kesahihan UMNO membawa dan menerima usul agar tiada pertandingan bagi dua jawatan tertinggi parti boleh dirujuk kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Menurut Nur Jazlan, tindakan Ismail Sabri adalah kerana dia tidak berpuas hati sebab dirinya diketepikan daripada tanggungjawab menjaga UMNO negeri-negeri melalui projek Menteri Angkat yang diperkenalkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Namanya tiada dalam senarai tersebut di sebalik langkah Presiden UMNO berkenaan memberikan kepercayaan kepada dua naib presiden lain. Bila Presiden UMNO Zahid sebut nama Muhammad Khalid Nordin dan Madzir Khalid tapi nama Ismail Sabri tak ada, dia kena terima hakikat. Mungkin Presiden sudah hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap beliau sebab macam-macam perkara yang dibuat menongkah arus sepanjang jadi PM dulu. Mungkin itulah harga yang dia perlu bayar bila selama ini terlalu mengikut telunjuk Muhyiddin Yassin berbanding arahan parti selama dia menjadi wakil UMNO sebagai PM, katanya. Turut menjadi sasaran Nur Jazlan adalah Hasni yang juga adalah ahli Parlimen Simpang Renggam yang didakwanya baru berani bersuara tentang isu sama. Menurutnya, tindakan Hasni itu sebagai tidak demokratik berikutan ketetapan itu tidak pernah dibincangkan. Selama ini dia hanya ambil sikap kunci mulut dan tidak keluarkan kenyataan apa-apa pasal pemilihan jawatan presiden dan timbalan presiden itu. Tahu-tahu saja, Wakil UMNO Johor Pandak Ahmad ketika berucap ketika sesi perbahasan ucapan dasar presiden dengan tegas mengatakan UMNO Johor mahu dua jawatan itu dipertandingkan, katanya. Malah, katanya, sebagai timbalan pengurusi UMNO Johor, dia tidak pernah pun dipanggil mesyuarat oleh Hasni untuk berbincang mengenai ketetapan UMNO negeri mengenai isu berkenaan. Ahad lalu, Hasni yang juga bekas Menteri Besar Johor dilaporkan, berkata adalah tidak wajar untuk menghalang mana-mana ahli UMNO daripada bertanding jawatan presiden dan timbalan presiden. Hasni dilaporkan berkata, kaedah usul tambahan itu melanggar perlembagaan parti. Nur Jazlan juga menafikan dakwaan bahawa keputusan tiada pertandingan bagi dua jawatan tertinggi UMNO itu akan memberikan persepsi negatif kepada orang luar dengan rakyat menuduh UMNO tidak mengamalkan demokrasi serta mungkin menyebabkan rakyat tak lagi menyokong parti itu. Saya nak tanya, pada 2018 dulu, semua jawatan tertinggi UMNO dipertandingkan termasuk kerusi presiden. Tapi kenapa PRU15 lepas, UMNO kalah teruk juga? Sedangkan selepas PRU14, UMNO sudah mengamalkan demokrasi dalam parti. Kenapa rakyat tak sokong juga UMNO? Soalnya, pada pemilihan 208, Zahid dicabar oleh Kahiri Jamaluddin dan Anwar Musa, manakala bagi jawatan timbalan presiden, Anwar Musa mencabar Muhammad Hassan. Kalau kita lihat, parti-parti lain pun macam PAS dan Bersatu, jawatan presiden mereka pun tak dipertandingkan. Adakah rakyat peduli? Masa pemilihan PKR tahun lepas pun, macam-macam kekecohan berlaku dalam parti mereka. Adakah rakyat ambil kisah? Soalnya, dalam DAP pun bukannya tak ada pergolakan. Ketika pemilihan jawatan kuasa DAP pusat, orang Cina ambil port ke. Jadi isu pemilihan dalaman
parti sebenarnya tak mempengaruhi sokongan rakyat terhadap mana-mana parti pun, katanya. Nur Jazlan berkata, ini kerana rakyat tahu ia adalah isu dalaman atau masalah rumah tangga parti itu saja, dan menasihatkan pengkritik berkenaan supaya tidak menggunakan alasan dangkal demi menegakkan benang yang basah. Salam sejahtera, salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik dari FMT bertajuk UMNO mungkin merosot lagi kerana terus dikuasai Zahid, kata Dr. Mahathir. Berita penuh, kerusi UMNO pada pilihan raya umum akan datang mungkin merosot lagi kerana parti itu mengekalkan Zahid Hamidi yang sedang dibicarakan kerana rasuah, kata bekas Presiden Dr. Mahathir Mohamad. Sambil menunjukkan turun naik kerusi parlimen yang diperoleh UMNO sejak PRU 2004, Mahathir menyimpulkan prestasi UMNO menurun apabila Presiden parti itu didakwa menyeleweng. Perlembagaan UMNO memperuntukkan ahli menukar pemimpin, tetapi ahli UMNO ternampak bersedia mengekalkan pemimpin yang sedang dicharge pun, katanya dalam kenyataan. Mahathir berkata sejak PRU 2004, prestasi UMNO menurun sepanjang masa daripada 109 kerusi ketika itu kepada 79 PRU 2008, daripada 88 PRU 2013 kepada 54 PRU 2018 dan akhirnya 26 pada PRU lepas. Sebelum skandal 1MDB, UMNO pulih sedikit dengan kemenangan 88 kerusi dalam PRU 13, katanya, sambil mengingatkan UMNO ketika itu menukar pemimpin. Namun UMNO hanya meraih 54 kerusi pada PRU seterusnya susulan skandal 1MDB tambahnya. Mahathir berkata UMNO terus dikuasai oleh Presiden yang sedang dibicara kerana rasuah susulan keputusan Perhimpunan Agung UMNO untuk tidak dipertandingkan jawatan Presiden pada pemilihan akan datang. Sekarang Presiden UMNO sedang hadapi charge. Apakah ahli UMNO akan terus sokong UMNO? Soalnya, Mahathir berkata demikian meskipun UMNO ketika ini bersama Kerajaan Perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim yang menyaksikan Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri.